Lepas tu pelangkan sikit ya. Okay. Ustaz, ni kan dia gelap sikit. Gelap sikit. Dia kena mana kan? Gelap pun tak tengok sikit. Tak, rasanya ni kan. Cuba tengok. Ni brightness. Brightness. Okay, terang. Betul terang. Okay. Okay. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, Rabbil alamin, pentadbir sekalian alam, Tuhan yang mengatur, mengurus dengan sempurna, dengan terbaik, dengan bijaksana, dengan sifatnya yang alim, yang hakim, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Dan Allah menetapkan segalanya, terutamanya berkaitan dengan kita, adalah dengan tepat, adalah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada hari Jumaat yang barakah, hari ini merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumaat ini adalah hari yang lebih baik daripada dua hari raya, Aidil Adha dan juga Aidil Fitri. Kan, kelebihan hari Jumaat ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan hari Jumaat menjadi satu hari yang umat Islam menyambutnya dengan pesta ibadah, dengan memperbanyakkan ibadah, dengan memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan sedekah. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi mukadimah ataupun perkara yang berkaitan dengan hari Jumaat ini telah banyak disebutkan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Kuliah Riyadhus Shalihin yang terdahulu, bila hari Jumaat je memang banyak dah kita kupas tentang kelebihan, kan, bagaimana cara kita untuk menyambut hari Jumaat dan sebagainya. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi bila kita tiba hari Jumaat, setiap minggu memang seronok hari Jumaat. Bagi orang yang bekerja, dia merasakan bahawa hari Jumaat ni adalah hari yang terakhir kerja. Seronoklah bila sampai Jumaat. Kita fikir esok cuti, kan, esok cuti hujung minggu. Lepas tu kalau perempuan pula, hari Jumaat ni seronok sebab rehat panjang. Lelaki pergi solat Jumaat kan, tapi sekarang ni ramai orang lelaki tak solat Jumaat. Jadi dia pergi shopping, pergi makan-makan juga waktu tersebut. Allahu Akbar. Sebab itu kita pelik, walaupun masjid dah dibuka mengikut kapasiti, tapi masjid masih ada lagi ruang. Maksudnya dah semakin ramai, sebahagian besar dah ni, bukan kecil dah ni, lelaki tidak menunaikan solat Jumaat. Na'udzubillah min zalik. Mohon perlindungan daripada ahli keluarga dan juga zuriat keturunan kita yang melalaikan solat Jumaat, solat fardu dan lain-lain. Solat Jumaat juga fardu, kewajipan, fardu ain, kewajipan, bukan fardu kifayah kan. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, kalau hari Jumaat, kalau kerja-kerja kerajaan ni 12 suku sampai 245, 2 jam setengah waktu rehat yang panjang,
Jadi masing-masing seronok juga ya. Pergi shopping, pergi makan tempat jauh sikit, buat aktiviti. Jadi banyak sebab hari Jumaat ni kita nak gembira dan nak seronok. Tetapi kita sebagai umat Islam memang kena belajar. Saya minta tim berikan pada saya ya bila saya sebut pasal hari Jumaat, berilah macam tu kan. Tak perlu saya minta, terus beri ya. Okey, jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, kita sebagai umat Islam memang kita kena ada ilmu tentang hari Jumaat dan bagaimana kita nak menyambutnya, kelebihan solat Jumaat, kelebihan orang lelaki yang pergi awal ke masjid, ada beza. Itu hadis yang sahih. Bagaimana Nabi kan menyeru kita sebagai umat dan memberikan motivasi terutamanya bagi lelaki. Kalau anda cuti hari ini kan ada negeri yang cuti, mungkin selama ni tak pernah plan untuk pergi awal pada hari Jumaat. Tapi bila kita mendengar hadis Nabi yang berkaitan dengan perbezaan orang yang pergi awal, pergi lewat ni, subhanallah, dan hadis Nabi berkaitan dengan bagaimana malaikat mencatat kan kehadiran orang-orang lelaki di masjid, kemudian malaikat duduk bersama dengan ahli yang mereka dah sampai ke masjid dan sebagainya untuk mendengar khutbah. Subhanallah, dan bagaimana pula wanita nak dapat pahala yang banyak bila melibatkan hari Jumaat. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, tak apa. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, dan yang pertama yang kita nak buat adalah membaca surah Al-Kahfi. Yang kita tahu surah Al-Kahfi juga adalah surah khusus. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan surah Al-Kahfi. Okey. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, masya-Allah. Saya pun tak pasti dah baca, dah bagi salam atau belum. Tapi tak apalah, kita bagi salam lagi sekali dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Masya-Allah, boleh jawab salam sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Ada yang di TikTok tanya, kenapa kat TikTok ni banyak video menari perempuan joget-joget, kenapa ramai? Sekarang ni joget ni bukan perempuan je lah ramai, lelaki pun ramai. Tapi perempuan lebih ramai lah. Sebab bila perempuan menari, dia jauh lebih menarik kepada fitnah. Lelaki menari memang ada fitnah juga ya, tapi kesan dia memang berbezalah kesan daripada perempuan berjoget menari. Jadi kita nak halang, dah halang. Kita tegur, dah tegur. Kan? Secara lembut dah, secara tegas dah. Pelbagai pihak dah menegur ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita memperbanyakkan majlis-majlis, program-program, pengisian-pengisian yang baik, sehingga kan boleh mengalahkan pengisian-pengisian maksiat, program-program yang maksiat, kan, konten-konten yang maksiat. Saya ucap terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang saya kenal atau tidak, yang dekat dan jauh, yang pernah jumpa atau tidak. Sebab yang saya diberitahulah oleh ramai orang, oleh tim dan juga orang-orang yang saya jumpa. Dia kata, Ustazah, saya follow Ustazah di TikTok, ada banyak video-video berkaitan dengan apa yang Ustazah kongsikan. Subhanallah, mula-mula tu saya macam okey macam tu je lah kan. Tapi makin ramai yang cakap, baru saya faham rupanya ada ramai yang saling tolong menolong. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas jalan kebaikan dan jalan takwa. Tolong menolong macam mana, muslimin muslimat? Ramai di kalangan kita ni, kalian ni, sahabat-sahabat semua, yang tolong potong cut video panjang jadi pendek-pendek dan jadi menarik. Sebab sekarang ni bila dah bermula dulu FB, kemudian FB dah mula video-video pendek, IG memang pendek, lepas tu pergi pula dekat TikTok. Jadi terutamanya golongan muda, remaja,
dah terbiasa dengan hidangan ilmu dalam bentuk yang begitu, maka itulah yang paling mendapat sambutan. Jadi saya bersyukur juga. Sebab apa? Daripada video pendek tu di TikTok kan, di IG, di FB, maka orang mula mengenali. Kemudian peringkat awal mungkin kan peringkatnya dengan yang pendek, lepas tu lama-lama dengan yang panjang. Tapi ada daya tarikan lah kepada majlis ilmu. Itu sangat terbaik. Masya Allah, Allahu Akbar. Ustaz dekatkan je kursi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, insyaAllah seperti biasa kita dah nak mulakan, tuan-puan sekalian. Hari ni berapa Rejab? Sebenarnya timnya ada tersilap ni. Semalam 22 Rejab dah tim. Hari ni ada dah 23 Rejab. Semalam tim kena tengok balik yang tim tulis ni. Masya Allah. Hari ni 25 hari bulan 2 2022. Kita masih lagi kita akan bacakan hadis yang pertama bab taqwa, muka surat 91. Hari ini 23 Rejab 1443 Hijrah, 25 hari bulan 2 2022. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, subhanallah muslimi muslimat. Seperti biasa kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah, 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi dan Asmaul Husna. Masya-Allah, insya-Allah. Aduh, nampak macam ustazah kurang bermaya kan? Ya, macam kurang rehat sikit dan kepenatan. Bila balik kampung ni dia terhimpit dengan jadual menyantuni dan juga jadual padatlah sikit jadual macam tu. Maksudnya belum hilang, belum sempat rehat. Lepas tu ada tugasan, ada kerja, ada perkara-perkara. Sebab kita packkan masa kan bila balik. Bukan balik kampung dengan sekadar urusan keluarga dan sebagainya, tapi banyak perkara lah. Muslimin muslimat, Allahu Akbar. Jadi insya-Allah kita sama-sama mujahadah ya, berjihad di majlis ilmu ni. Saling tolong menolong. Sahabat-sahabat boleh share juga. Kita tengok di FB dah 2K lebih, sama dengan di TikTok dah semakin naik, insya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sebenarnya kan Ustaz sakit tekak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز الذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد Ustaz tolong juga Ustaz kuatkan المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعبر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika dada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita telah selesai membaca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. Dan pada hari Jumaat ini kita cuba nekat untuk membaca surah Al-Kahfi sehingga habis surah. Subhanallah, surah Al-Kahfi yang terkandung di dalamnya banyak kisah. Kan, surah Al-Kahfi yang di dalamnya ayat yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya Nabi bersabda, "Man hafiza 10 ayati min awali suratil Kahfi 'usima minad dajjal." Nabi bersabda daripada hadis yang sahih riwayat Muslim, barang siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, maka ia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Jadi yang pertama, muslimin muslimat, kita dah baca tadi. Dan bukan hanya kita baca pada hari Jumaat ni. Kan, kalau boleh kita baca setiap hari. Sebab itu insya-Allah siapa yang mengikuti kuliah Riyadhus Shalihin, kan, Isnin hingga Jumaat, jadi setiap hari kita secara tidak langsung akan membaca 10 ayat Al-Kahfi yang terawal ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian ada hadis sahih daripada hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Kubra. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a 10 al-awakhir min suratil Kahfi fa innahu ismatun lahu minad dajjal." Sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka bacaan itu akan menjadi penyelamat daripada fitnah Dajjal. Jadi, sebab itu kita memilih untuk membaca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Hadis yang pertama, hadis sahih juga, berkenaan kelebihan membaca 10 ayat awal Al-Kahfi. Kan, barang siapa yang menghafal, Nabi kata barang siapa yang menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Masya Allah. Dan sebenarnya, bila merujuk kepada tafsiran para alim ulama, kita bukan hanya dituntut untuk menghafal, kita dituntut untuk menghayati, dituntut untuk beramal, kan, beramal, memahami dan beramal dengan 10 ayat ni. Jadi kita tak boleh kita rasa senang dan tak boleh kita rasa macam dah cukup dah dengan hafal tu confirm selamat daripada fitnah Dajjal. Tidak semestinya, muslimin muslimat, kita kena peringkat menghayati, kemudian peringkat menghafal, peringkat beramal. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang membaca 10 akhir surah daripada surah Al-Kahfi, 10 akhir ayat daripada surah Al-Kahfi, maka ia akan menjadi penyelamatnya daripada fitnah Dajjal. Muslimin muslimat, mungkin adik-adik kita merasakan bahawasanya kita ni selamat, ataupun kita ni tak sempat dengan fitnah Dajjal. Sebab yelah, nampak gaya macam tanda-tanda besar, lambat lagi nak keluar, kan, adalah pertimbangan penilaian tu. Tapi ada yang merasakan memang dah hampir sangat dah ni, dengan dengan tanda-tanda besar kiamat. Masya Allah. Tapi ada yang masih tak rasa apa-apa, tak sedar apa-apa dan tak mahu fikir langsung. Jadi muslimin muslimat, berkenaan dengan Dajjal ni sebenarnya Nabi dah sebut banyak dalam hadis Nabi SAW. Bahkan Nabi kata di antara perutusanku dengan kiamat, Nabi kata di antara 2 jari ni, Nabi tunjuk jari tengah dengan jari telunjuk. Maksudnya tanda pertama dekatnya berlaku kiamat adalah perutusan Nabi SAW ataupun kelahiran Nabi. Jadi itu tanda pertama dekat dah dengan kiamat, iaitu kelahiran Nabi dan perutusan Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul. Jadi kalau saat itu dah begini, dan bila Nabi tunjuk satu ketika Nabi berdiam, lepas tu soalannya Nabi dalam keadaan nada yang sangat bimbang, kan, lalu sahabat ke isteri Nabi macam itulah. Ini pun sahih, muslimin muslimat, bertanya Rasulullah kenapa. Rasulullah kata sesungguhnya lubang. Nabi masa tu Nabi membentuk ibu jari dengan jari telunjuk, membentuk lubang.
lubang seperti ini, Nabi kata sesungguhnya lubang dinding Ya'juj Ma'juj telah pun terbuka sebesar ini. Maksudnya dah sebesar ini muslimin muslimat. Itu 1443 tahun yang lepas kan. 43 Ustaz. 1443 tahun yang lepas. Jadi cuba bayangkan ya, setiap hari Ya'juj dan Ma'juj kan, makhluk yang sangat ganas, yang bila terlepas saja daripada dinding yang dibina oleh Iskandar Zulkarnain. Dalam surah Al-Kahfi ada cerita kan, muslimin muslimat. Maka apa yang berlaku apabila keluar saja ni, maka ia akan melakukan kerosakan dan melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tidak boleh lari daripada menerima hakikat bahawa kiamat bukan semakin jauh tapi semakin dekat. Tanda-tanda kecil hampir semua dah keluar. Dan apabila keluarnya tanda-tanda besar, ia berlaku dengan sangat cepat. Masya Allah, Allah Akbar. Dan peringatan Nabi 1443 tahun yang lepas berkenaan dengan persiapan untuk menghadapi Dajjal sudah lama. Jadi bila kita dengar hari ini hadis yang mana keduanya hadis yang sahih, Nabi kata barang siapa yang menghafal beramal, yang pertama 10 ayat awal surah Al-Kahfi, dan disebutkan dalam hadis yang lain 10 ayat akhir Al-Kahfi. Subhanallah, insyaAllah nanti pada kuliah siri akan datang kita akan syarah kenapa 10 ayat awal dan 10 ayat akhir ini berkaitan dengan fitnah Dajjal. Muslimin muslimat, pada zaman Rasulullah dah ada Dajjal kecil. Sebelum Dajjal yang besar, yang paling utama yang disebut dalam hadis Nabi itu akan muncul, keluar dulu Dajjal-Dajjal kecil. Dan antara maksud Dajjal adalah Al-Kazzab. Zaman Rasulullah ada nama Sulaimatul Kazzab. Masya Allah. Sulaimatul Kazzab. Betul. Macam pelik je. Bukan. Bukan. Sulaimatul Kazzab Boleh Ustaz tolong cek. Okey. Masya Allah, di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah hidup lagi, Rasulullah pernah menerima surat. Masya Allah. Menerima surat Musailamatul Kazzab, bukan Sulaimah, Musailamatul Kazzab, Masya Allah, menghantar surat. Kalau Ustaz boleh tolong cairkan surat tu. Dia hantar surat kepada Nabi SAW menyatakan bahawa dia juga Nabi, dan dia meminta Rasulullah SAW mengakui dia sebagai Nabi dan buat persyarat. Pendek cerita, lalu Nabi mengutuskan seorang sahabat Nabi kepada Musailamah ni. Bila sampai, dia bunuh. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan adalah lagi kisah-kisah, maksudnya daripada zaman Rasulullah dah ada Al-Kazzab Musailamah, nama dia Al-Kazzab penipu. Dajjal-dajjal kecil yang mengakui menjadi Nabi. Dan sehingga kiamat, memang akan ada berterusan mereka yang mengakui menjadi Nabi. Akan sepanjang tempoh sehingga berlaku kiamat, akan ada tanpa henti mereka yang mengakui menjadi Nabi. Begitu jugalah, macam-macam lah kan, berkenaan dengan Imam Mahdinya dan sebagainya. Jadi bayangkan ya, ketika Rasulullah masih lagi hidup, bukan setelah Rasulullah wafat ni, mereka yang mengakui menjadi Nabi sudah pun wujud. Dan pelbagailah bentuk penipuan-penipuan zaman berzaman berlaku. Muslimin muslimat tanpa henti sebenarnya para musuh Islam dah berapa kali dah kan membuat perancangan yang sangat licik untuk meruntuhkan Kaabah. Sejarah meruntuhkan Kaabah bermula daripada zaman Rasulullah, sahabat Nabi sehingga sekarang. Dan yang terakhir tak silap saya dalam awal 19 ataupun pertengahan tahun 19, ialah sekarang ni dah 20 kan. Maksudnya ada pengkaji yang mengakui Islam dan sebagainya. Mereka sewa rumah yang tak jauh daripada Masjidil Haram. Rupanya dalam tempoh tersebut mereka ni menggali gali tanah daripada bawah, yang mana tanah itu akan pergi menuju di bawah Kaabah. Dan sampai masa dia nak runtuhkan Kaabah. Dikatakan begitulah yang berlaku sekarang dengan Masjidil Aqsa. Sebenarnya di bawah Masjidil Aqsa tu, mereka dah pun korek. Tunggu masa mereka nak hilangkan Masjidil Aqsa tu, macam sekelip mata masuk ke dalam lubang. Jadi tuan-tuan di mata Allah sekalian, sebelum keluar fitnatul Dajjal yang besar, fitnah-fitnah kecil ni dulu. Fitnah daripada godaan hawa nafsu, godaan para wanita yang merosakkan dirinya dan merosakkan orang lain,
godaan daripada para lelaki yang merosakkan wanita, godaan media sosial, kan, pelbagai bentuk fitnah. Muslimi muslimat, sampai hari ini kita tak sukar untuk bezakan kita buat ni betul ke salah, kan, apa yang kita dengar ni betul ke salah, apa yang kita lihat ni betul atau salah, yang batil dan juga yang batil dan yang hak ini saling bercampur gaul. Jadi tuan-puan sekalian, kita ni muslimi muslimat, bila Nabi dah pesan, kan, baca dan beramal, maka kita tidak bertangguh dan kita tidak adalah beralasan lagi, tak sempat ni, dajjal dan sebagainya. Subhanallah, muslimi muslimat. Jadi sebelum keluar fitnah dajjal yang besar, fitnah dajjal yang kecil dulu. Hari ini hari Jumaat, kita nekat untuk baca habis surah Al-Kahfi. Nabi SAW bersabda, hadis Hasan, man qara'a suratun Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal al-jum'atain. Nabi bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan dipancarkannya cahaya untuknya di antara dua Jumaat. Subhanallah. Muslimi muslimat dimati Allah sekalian, ni hari Jumaat ni, minta maaf lah ya, kita cakap pasal hari Jumaat sikit. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi, Ustaz, Baitul Atiq tu, maksud Baitul Atiq tu, ya, bukannya Baitul Atiq di atas. Ya, Ustaz tolong ni, sebab hadis tu sebut gitu je. Okey, Masya Allah, muslimi muslimat dimati Allah sekalian. Hadis yang pertama, kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Hadis yang pertama iaitu, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan dibacakan cahayanya di antara dua Jumaat. Hari Jumaat ni sehingga hari Jumaat akan datang. Dipancarkan baginya cahaya. InsyaAllah, mudah-mudahan maksud cahaya ini dari sudut hidayah, kan, dari sudut petunjuk Allah, ataupun dia seolahnya bercahaya, kan, Masya Allah, Allah berikan pancaran cahaya, mudah-mudahan pada wajahnya, cahaya pada hatinya, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita kena usaha muslimi muslimat, ajak anak-anak, ajak ahli keluarga baca surah Al-Kahfi. Itu hadis yang pertama, riwayat Hakim, hadis hasan. Dan hadis sahih daripada riwayat Ad-Darimi, Nabi SAW bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, tak apalah kalau tak sempat baca malam tadi, hari ini pun sempat lagi baca, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya dan Baitul Atiq. Yang pertama tadi, cahaya akan dipancarkan daripada Jumaat ke Jumaat. Yang kedua pula, Nabi bersabda, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat akan diberikan cahaya di antara dirinya dengan Baitul Atiq. Baitul Atiq ini adalah gelaran kepada nama Kaabah. Cuma saya keliru tadi, sebab saya keliru bimbang Baitul Atiq itu mewakili binaan-binaan di langit, kan, di Sidratul Muntaha dan sebagainya. Jadi Baitul Atiq ini dimaksudkan adalah Kaabah. Jadi berapa jauh jarak kita sekarang dengan Kaabah? Seolahnya cahaya yang terang bila kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, cahaya itu menerangi antara kita dan juga Baitul Atiq. Maksudnya luas dan cahaya itu sangat terang benderang. Masya Allah. Kalau kita buka lampu dalam bilik, cahaya itu menerangi bilik. Maksudnya cahaya itu tak adalah kuat sangat. Buka lampu dalam rumah, menerangi rumah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita boleh tahu kapasiti satu mentol lampu dia boleh cover. Tetapi subhanallah, bila baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, kapasiti cahayanya itu cover di antara kita sampai ke hari Jumaat akan datang, dan cover hari Jumaat hari ini, tempat yang kita berada, dari sudut tempoh masa hari Jumaat ke Jumaat, daripada tempoh tempat nak dibayangkan, Nabi nak membayangkan betapa hebatnya cahaya yang keluar apabila kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, iaitu jarak antara kita dan Baitul Atiq, iaitu Masjidil Haram, iaitu Kaabah. Allahu Akbar. Jadi sebab hari ini hari Jumaat, kita cuba sedaya upaya membaca surah Al-Kahfi. Kalau ada yang kata, Ustazah, saya tak boleh baca Quran lagi, saya tak reti baca Quran lagi, saya sarankan buka saja YouTube. Buka YouTube Al-Kahfi, kan, dengar sampai habis. Dan waktu yang sama berdoa dengan Allah, kan, mengadu dan meminta dengan Allah. Ya Allah, aku malu ya Allah, aku jahil ya Allah, aku lalai ya Allah, aku tidak berusaha,
berusaha untuk pandai baca Quran, ya Allah. Ramai ni makcik-makcik jumpa saya tak pandai baca Quran lagi. Orang muda tak pandai baca Quran lagi. Ya Allah, aku mencintaimu, ya Allah. Aku mencintai Al-Quranmu, ya Allah. Aku ingin belajar baca Quran, ya Allah. Tapi lidahku masih keras, ya Allah. Aku belum kuat berusaha, ya Allah. Ampuni dosaku, kelalaianku, ya Allah. Aku malu denganmu, ya Allah. Ya Allah, aku ingin baca surah Al-Kahfi ini, ya Allah. Tapi aku tidak mampu. Ampunilah aku. Nak cakap saya pun, maafkan saya, ya Allah. Saya akan berusaha, ya Allah, untuk belajar, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah, supaya saya dapat baca Al-Quran, ya Allah. Menangilah depan Al-Quran. Saya jumpa ramai makcik-makcik macam ni menangis depan. Ustazah, tolong doakan Acik boleh pandai baca Quran. Ustazah, Acik takut nak mati. Kan, Al-Quran je akan teman Acik dalam kubur. Kan, anak-anak, cucu-cucu, kawan-kawan semua tak boleh teman. Acik tahu Al-Quran je boleh teman dalam kubur. Acik takut ni. Kan umur Acik dah berapa? Saya kata insyaAllah. Kalau Acik doa sungguh-sungguh dengan Allah, Acik minta sungguh-sungguh dengan Allah, insyaAllah Allah bagi Acik. Tapi kena usahalah, kena ikhtiar. Saya jumpa ada yang baru belajar nak baca Quran umur 60. Kan, ada baru nak belajar baca Quran umur 70. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan nekat kuat, dengan usaha, dengan doa, dia dapat muslimin-muslimat di mata Allah sekalian. Jadi, Masya Allah, kita niat, kan, kita cuba berusaha, lepas tu kita cuba baca. Masya Allah, muslimin-muslimat, kalau tak mampu lagi hari ni, jangan bertangguh. Buka je YouTube, buka Al-Kahfi, dengar. Kalau dapat ikut sikit-sikit, dapat ikut. Kan, sambil mata tengok Quran, sambil tu dengar. Lepas tu kita follow sikit-sikit. Kalau rasa panjang sangat, kan, panjanglah surah Al-Kahfi ni, dia kalau dari sudut ayat tak panjang sangat, 110. Bunyi 110 tu tak banyak sangat. Tetapi lebih kurang macam Yasin, kan. Tapi sebab ayat-ayat dia tu panjang-panjang, itu jadi panjang sikit tu. Jadi kita bolehlah bagi-bagi, kan. 20 ayat setiap kali lepas solat, 20 ayat. Jadi rasa sekejap lah. Tapi bimbang tak sempat habis. Kita kena ingat, waktu hari Jumaat bukan berakhir pada waktu malam 12 malam. Waktu maghrib tu. Jadi kalau baca lepas asar sempat lagi lah. Waktu maghrib tu, bila masuk waktu maghrib, maka berakhirlah hari Jumaat. Jadi kena berusaha baca sebelum hari Jumaat, sebelum waktu maghrib. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, kelebihan bersalawat pula. Nabi SAW bersabda, kan, berkenaan dengan salawat pada hari Jumaat ini, Nabi SAW bersabda, "Aktsiru alayya min salah fil kulli yaumi Jum'ah." Perbanyakkan selawat ke atasku pada setiap hari Jumaat. Memang Nabi sebut. Pada hari Jumaat Nabi kata perbanyakkan, hadisnya hadis Hasan, perbanyakkan berselawat pada Nabi SAW pada hari Jumaat. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, "Fi yaumi Jum'ah sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu khairan illa a'tahu." Nabi bersabda pada hari Jumaat ini ada satu masa yang sekiranya ditepati oleh seorang muslim dalam keadaan dia bersolat meminta sesuatu daripada Allah, pasti Allah perkenankan permintaannya. Pada hari Jumaat ini ada waktunya yang Allah akan perkenankan doa. Allah akan perkenankan doa kita. Banyak lagi lah kelebihan, kan, pada hari Jumaat ini, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Okey, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nantilah kalau sempat ujung nanti kita akan baca kelebihan pada orang lelaki. Ini hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya nak baca terus, takut nanti tak sempat. Nabi SAW bersabda, "Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah," maksud mandi sungguh-sungguh seperti mandi wajib. Mandi niatlah mandi hari Jumaat. Memang kita ada sunat mandi hari Jumaat, ya. Mandi hari Jumaat terus niat sunat hari Jumaat sebab macam hari raya ni. Masya Allah. Kalau Yahudi dia sambut pada hari Sabtu tak silap, Nasrani pada hari Ahad, macam tu lah. Mereka juga ada hari perayaan ataupun hari kebesaran dia, hari agama dia. Jadi kita Islam mengangkat hari Jumaat, Masya Allah. Sampai hari Jumaat ini, kan, disebut dalam hadis Nabi hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat ni disebut di dalam hadis Nabi SAW. Allahu Akbar. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi sebut, "Khaira yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'ah illa fi yaumil jum'ah." Nabi kata, hadis riwayat Muslim, hadis sahih, sebaik-baik hari adalah hari Jumaat, kerana pada hari itulah Adam diciptakan.
pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya, dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumaat. Subhanallah. Dan ada lagi lah kelebihan-kelebihan, diangkat hari Jumaat menjadi sebaik-baik hari. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak sambung ni hadis Nabi ni. Nabi bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi wajib, lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan dia berkorban dengan unta. Sesiapa yang pergi pada masa yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan lembu. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi dalam masa kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebiji telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir mendengar peringatan. Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Bila kita tengok hadis ini, Nabi SAW memberikan gambaran. Nabi kata, barang siapa yang bila hari Jumaat, hari inilah, lalu dia mandi seperti mandi wajib. Maksudnya, dia mandi tu bersungguh-sungguh lah kan, dengan rata seluruh tubuh, dengan rambut semua. Sebab ada orang, dia tak nak kena rambut, tapi mandi wajib kena rambut semua, shampoo beri apa semua, memilih pakaian yang terbaik dan dia terus keluar. Siapa yang terus pergi pada waktu yang pertama, dan alim ulama kata waktu yang pertama ni seolahnya pada waktu duha tu dia dah pergi dah masjid. Awal sangat dia pergi, lepas tu dia niat iktikaf lah. Maksudnya dia nak menuju ke masjid ni pada awal sangat. Kepada tim, sebenarnya saya minta, okeylah dia bagi link, sebenarnya bagi link Ustazah agak sukar. Sepatutnya kamu bantu Ustazah. Ialah nak bagi link tu, faham ya Ustaz? Sepatutnya tolong bantu terus copy and paste je lah dalil-dalil tu, sebab bila link ni Ustazah nak kena belek, nak kena baca, macam tu lah. Kalau Ustazah sebelum, Ustazah sempat, tapi bila Ustazah minta sedang, jadi tolong copy and paste terus, supaya memudahkan lah, kamu kena faham lah ya. Minta maaf, saya ni in between ni saya ada mencelah cakap dengan tim. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Nabi SAW bersabda, siapa yang pergi awal untuk menuju ke masjid, yang bekerja kita fahamlah, insyaAllah yang bekerja bila waktu pukul 12 suku je, pukul 12 boleh keluar tu dia terus pergi. Makanlah dulu sikit kan sebagai alas perut. Nabi kata yang pergi pada waktu yang pertama kan, umpama seperti melakukan ibadah korban dengan unta. Lepas tu siapa yang pergi pada waktu yang kedua, maksudnya lambat sikit, mungkin dalam pukul 10 macam tu kan, dia umpama melakukan ibadah korban dengan lembu. Dan barang siapa yang pergi waktu yang ketiga, dia ibarat melakukan ibadah korban dengan biri-biri yang bertanduk, maksudnya biri-biri yang besar, biri yang sehat. Dan barang siapa yang pergi solat menuju ke masjid ni pada hari Jumaat ni dengan masa yang keempat, pada waktu yang keempat, lambat sikit lah ni, mungkinlah pukul 7, lepas tu pukul 9, anggaran kita lah ya. Nak bagi faham, tapi exactly tu waktu mungkin berbeza. Mungkin ada yang pertama pukul 7, lepas tu pukul 9, lepas tu pukul 11. Siapa yang pergi pada waktu yang pertama seperti ibadah korban unta, yang kedua seperti ibadah korban lembu, yang ketiga seperti ibadah korban biri-biri, yang keempat seperti ibadah korban dengan siapa yang keempat seakan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan yang kelima, siapa yang pergi waktu hujung-hujung dah ni, dekat dah nak azan ataupun dah azan kan, seperti melakukan ibadah korban dengan melakukan pengorbanan seperti sebiji telur. Subhanallah. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan khutbah. Jadi tuan-puan sekalian, memang ada hadis Nabi, ketika mula masuk tu malaikat catat. Itu sebenarnya saya nak dalil tu saja. Jadi tolong jangan bagi saya link kepada tim, sebab waktu ni kan Ustazah tengah live. Jadi Subhanallah. Apa dia yang datang? Ya, memang link. Dia orang bagi link kan? Atas sikit. Oh, tak. Faham tak? Dia tak ikut turutan kan, tak apa.
Subhanallah, sebab itu sebagai ulama kata, bila malaikat dah duduk, bila masuk sebelum khutbah, yang tu sebenarnya saya nak dalil tu. Kan malaikat akan duduk. Jadi siapa yang masuk lambat selepas khutbah, soalannya kehadirannya tidak dicatat. Sebab itu penting sangat bila dengar azan yang pertama dah pergi masjid. Itu paling lambat dah. Sebab lepas azan yang kedua, lepas tu khatib akan mulakan khutbah. Jadi bila masuk saja malaikat akan duduk bersama. Malaikat akan duduk bersama muslimin muslimat. Jadi sebenarnya fahamkan Ustaz, bila saya kena scroll balik ke atas cari, bila tahu poin tu dia akan pergi selepas. Jadi dia orang kalau ada atas dia orang copy and paste macam itulah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah, alhamdulillah. Jadi kita dah berkongsi sedikit berkenaan dengan kelebihan-kelebihan hari Jumaat dan sebagai motivasi bagi lelaki untuk menuju lebih awal ke masjid. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kena, sebab khutbah tu adalah rukun daripada sebahagian kesempurnaan untuk fardu Jumaat tu. Jadi dengan azan pertama tu paling lambat dah pergi dah. Sebab apabila start khutbah, malaikat pun terus duduk. Jadi malaikat pun dah tidak mencatat lagi kehadiran selepas tu. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Siapa yang baru masuk boleh dengar daripada awal berkenaan dengan fadilat kelebihan hari Jumaat dan bagaimana kelebihan baca surah Al-Kahfi dan apakah amalan yang paling dituntut kan dilakukan pada hari Jumaat. Banyakkan selawat, mandi seperti mandi wajib, itu disebut dalam hadis Nabi, pergi lebih awal bagi lelaki. Kemudian baca surah Al-Kahfi. Kalau rasa tak sempat sangat, sibuk sangat kita hari Jumaat tak sempat nak baca surah Al-Kahfi ni, bacalah 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. Kemudian perbanyakkan sedekah. Subhanallah, kita cuba jaga solat di awal waktu, muslimin muslimat. Lepas tu pada hari Jumaat ini juga kita perlu banyak berdoa kerana ada waktunya doa tidak ditolak pada hari Jumaat. Jadi berdoa saja. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah kita ada masa lebih kurang dalam 10 minit, 15 minit sebab saya mula lambat tadi. Kita akan membacakan hadis yang pertama dalam bab taqwa dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, iaitu hadis yang pertama dalam bab taqwa. Ia merupakan hadis yang ke-69 dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin. Okey, saya baca, tuan-puan ikut sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, man akramun nas? Qala atqahum, faqalu laysa an hadha nas'aluka. Qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah bin nabiyillah bin khalilillah. Qalu laysa an hadha nas'aluka. Qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu, muttafaqun alaih. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Beliau menjawab, subhanallah, Allahu akbar. Ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW ditanya. Rasulullah ditanya ni. Bukan Rasulullah bertanya. Kena bayangkan situasi Rasulullah ditanya. Apakah pertanyaan kepada Rasulullah? Siapakah orang yang paling mulia? Lalu Nabi menjawab, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Nabi kata orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Sebab itu disebut dalam hadis, dalam firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu orang yang paling takwa. Jadi Nabi sebut orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Lantas para sahabat berkata, bukan ini yang kita maksudkan, bukan ini yang kita maksudkan. Lalu beliau bersabda, kalau demikian, subhanallah, Allahu akbar. Nabi pun menjawab, bila ditanya siapa orang yang paling bertakwa, mula-mula Nabi sebut ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Mula-mula sahabat bertanya, siapakah orang yang paling mulia? Jadi Nabi jawab yang pertama, ciri-ciri orang yang paling mulia itu takwa. Orang yang paling bertakwa itulah orang yang paling mulia. Bukannya orang yang ada pangkat, bukan ada kedudukan, bukan ada rupa, bukan ada kuasa, bukan ada jawatan, kan, bukan ada kekayaan pembendaraan, bukan itu orang paling mulia, kena faham. Jadi Nabi kata ciri-ciri yang pertama, orang yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa.
Jadi untuk dapat darjah mulia ini, subhanallah, ia adil, boleh dicapai oleh sesiapa. Orang miskin boleh jadi, boleh. Orang yang tak ada nama, orang yang tidak ada pengajian yang tinggi, sijil-sijil, subhanallah. Sebab itu kalau kita hadir majlis ilmu, kita tak tahu siapa orang paling mulia di kalangan kita. Kan, kadang-kadang kita nampak makcik-makcik biasa je, pakcik-pakcik biasa je. Tetapi kerana mereka ini orang yang sangat bertakwa. Dan kita dah baca dah divisi takwa daripada Ibnu Qasir, daripada alim ulama. Yang basic, yang basic orang yang bertakwa ialah orang yang mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi wallahualam, kita tak tahu kan bila kita hadir majlis ilmu tu ataupun pergi mana-mana tempat pertemuan tu, siapa orang yang paling bertakwa. Tapi kalau nak tengok siapa yang paling mulia, orang akan nampak guru. Orang nampak penceramah tu macam mulia. Orang nampak AJK masjid tu macam mulia. Orang nampak imam, orang nampak Bilal, orang yang diberikan, maksudnya zahirnya nampak mulia. Tapi boleh jadi cleaner masjid tu. Boleh jadi orang yang tak dipandang dalam masjid tu mulia. Sebab betapa dia ni orang yang sangat berhati-hati dalam setiap larangan Allah, dia tidak langgar. Batasan Allah dia tidak langgar. Setiap perintah Allah dia cari-cari untuk dilaksanakan. Jadi Nabi dah sebut orang yang paling mulia cirinya adalah orang yang bertakwa. Lepas tu pada sahabat ni kata bukan itu yang kami maksudkan Rasulullah. Kan Rasulullah pun mulalah memilih seseorang bila nak siapakah orang paling mulia. Oh, bukan itu yang kamu maksudkan. Jadi Nabi SAW pun sebutlah seorang manusia yang paling mulia. Bagi contoh yang paling mulia, iaitu Nabi SAW sebut, kalau demikian Nabi Yusuf, dia adalah Nabi Allah, putera Nabi Allah, putera Nabi Allah dan putera Khalilullah. Disebutkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni anak kepada Nabi, cucu kepada Nabi, cicit kepada Nabi, sampailah Khalilullah, iaitu Nabi Ibrahim AS Khalilullah. Lalu para sahabat berkata lagi, bukan ini yang kita maksudkan. Ya Allah, sahabat pun kan, tanda Nabi ni sangat sabar melayani sahabat. Maksudnya kadang-kadang kita tanya suami kan, contoh kita tanya suami, bang, apa yang penting bagi awak? Lepas tu suami mungkin jawab, kita dah ada ni keinginan kita nak jawab macam mana, suami pun jawab, yang penting bagi saya awak lah. Contoh kan, awak lah yang penting bagi saya. Bukan itu maksud saya. Kita tanya, lepas tu suami mungkin cuba lagi jawab, yang penting bagi saya adalah okey, oh bukan gitu, okey. Yang penting bagi saya ialah makan. Contoh kan suami jawab macam tu pula, makan. Kalau awak jaga saya makan, itulah yang paling utama. Bukan tu maksud saya. Agak-agaklah kalau suami kita kan, kalau suami kita macam tu, mungkin suami kata, alah malas lah nak jawab. Bukan orang cuba jawab dah mujuk. Macam tu kan. Sebenarnya Nabi SAW sangat sabar. Bukan situasi ini saja. Ada situasi yang Nabi ditanya kan, ya Rasulullah, bila Rasulullah suruh bersedekah, lepas tu dikata Rasulullah, kami tak ada apa-apa yang mampu sedekah. Nabi pun kata, kalau tak ada ni, kamu sedekah gini. Kami tak ada ya Rasulullah. Kalau begitu dengan ini pun tak ada ya Rasulullah. Banyak alasan dia ni nak bagi tahu dia ni tidak mampu ni. Sampai Nabi kata kalau tak ada kan, kami sampai dia kata, Nabi sebut ini dalam hadis Nabi ni, Nabi kata kalau kamu tak mampu nak bersedekah dengan harta gini dengan kamu memberikan pertolongan. Lepas tu kata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tak ada siapa-siapa yang kami nak beri pertolongan hari tu? Kalau tidak mampu, cukuplah dengan kamu berkata baik, itu sedekah bagi kamu. Ya Rasulullah, kalau hari tu kami tidak ada apa-apa perkataan baik, jawab lagi. Rasulullah kata, kalau tidak, menahanlah diri kamu daripada berkata buruk. Ya Rasulullah, jika kami tidak ada apa-apa untuk kami menahan diri kami daripada berkata buruk, Masya Allah. Kalau saya baca hadis Nabi berkaitan dengan sedekah tu, yang mana ada seorang sahabat Nabi ni, dia nak bagi tahu bila Nabi kata gini tak mampu, begini tak mampu. Sampai ni, bila kita baca, kita kata, ya Allah, sabarnya Nabi layan. Kan? Sebab ada level-level pemikiran, ada level-level akhlak juga di kalangan sahabat Nabi ni. Bukan sahabat yang terdekat, ada sahabat yang jauh. Ada yang daripada perjalanan jauh. Ada di kalangan orang Arab Badui, kan? Orang kampung. Jadi cara-cara mereka bertanya ni sangat menguji kesabaran Nabi. Contoh hadis yang kita bacakan ni, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Nabi jawab yang pertama, iaitu orang yang paling bertakwa. Lepas tu dia jawab, bukan itu yang kami maksudkan. Lalu Nabi jawab, oh kalau begitu yang paling mulia Nabi Yusuf. Dia tu cicit kepada Nabi, cucu kepada Nabi, anak kepada seorang Nabi. Kemudian sahabat Nabi pun kata, bukan itu yang kami maksudkan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab,
Bukan ini yang kami maksudkan. Lalu beliau menjawab, iaitu Nabi SAW bersabda, jadi yang kalian tanyakan tentang pembesar-pembesar bahasa Arab, Nabi pun tanya, adakah yang kamu maksudkan tentang pembesar-pembesar di kalangan orang Arab? Macam tu kan. Lalu Nabi menjawab, orang-orang pilihan di antara mereka pada zaman jahiliahnya itu pula lah yang merupakan orang pilihan pada zaman Islam jika mereka mengerti hukum hakam syarak. Subhanallah. Lalu Nabi pun nak kepastian, siapakah orang paling mulia tu? Nabi pun kata, jadi maksud kamu orang paling mulia di kalangan orang Arab ni ke? Maksudnya soalannya di kalangan kamu ni ke? Siapa paling mulia? Jadi Nabi yang jawab pertama, umum tentang sifat orang paling mulia iaitu orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua pula, Nabi jawab, Nabi Yusuf. Rupanya sahabat nak tahu siapa orang paling mulia ni di kalangan kami ni ya Rasulullah, di kalangan orang Arab ni, di kalangan yang di hadapan Nabi ni. Lalu Nabi menjawab, orang yang paling mulia ialah orang-orang pilihan di antara mereka pada zaman jahiliyah itu pula lah yang merupakan orang pilihan pada zaman Islam jika mereka mengerti hukum hakam. Jadi penjelasan kepada hadis ini, sesungguhnya orang yang mempunyai kehormatan dan kemuliaan akhlak pada masa jahiliyah ialah orang-orang yang mempunyai kehormatan dan kemuliaan akhlak pada masa Islam ketika mereka mengetahui hukum hakam syar'i. Jadi tuan-puan sekalian, Nabi sebut di antara orang yang mempunyai sifat mulia di kalangan orang Arab ketika itu adalah dia ni adalah orang yang juga mulia, baik akhlaknya masa jahiliyah, masa sebelum menganut Islam, lepas ataupun walaupun dia tidak baik sangat tetapi setelah dia masuk Islam dia dah tahu hukum hakam dan dia mempunyai akhlak yang baik, itulah orang yang paling mulia. Jadi tuan-puan yang dimati Allah sekalian, Masya Allah, Nabi SAW ada dalam sabdanya menyebutkan sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebut, kamu akan mencapai satu darjat seperti orang yang sentiasa bangun malam dan orang yang sentiasa berpuasa di siang hari, iaitu dengan menjadi orang yang berakhlak mulia. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku dengan seseorang yang berakhlak mulia di akhirat kelak sangat dekat. Orang yang paling dekat denganku, Nabi kata, di mahsyar kelak adalah orang yang paling berakhlak mulia. Jadi tuan-puan sekalian, hadis Nabi SAW Nabi sebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Masya Allah, di antara misi besar Rasulullah SAW diutuskan adalah untuk mempunyai akhlak yang baik. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan makhluk. Al-Khaliq Allah, akhlak dengan makhluk. Jadi muslimin muslimat mata Allah sekalian, mungkin di kalangan kita ini nak dapat menjadi golongan yang jaga puasa setiap hari susah. Kan ada orang tak mampu nak solat sunat, tak mampu nak bangun qiyamul lail, tapi Nabi sebut kan sesungguhnya akhlak yang mulia itu akan menyamai kedudukan seseorang seperti seorang yang ahli qiyamul lail dan juga ahli siyam. Ahli qiyam dan ahli siyam, orang yang selalu bangun malam untuk bertahajud, untuk buat ibadah-ibadah malam, dan orang yang selalu setiap harinya, bukan setiap hari ya, dia banyak puasa sunat. Puasa Nabi Daudnya, puasa Isnin Khamisnya, puasa hari putihnya kan. Masya Allah banyak, semua puasa sunat. Orang yang ahli puasa orang panggil. Kalau puasa Ramadan tu wajib, tapi nak disebut ahli puasa ni, puasa sunat pun semua dia jaga. Jadi bukan senang nak dapat kedudukan ahli siyam, ahli qiyam, tapi Nabi kata dengan kamu kan, sesungguhnya kedudukan orang yang berakhlak mulia, orang yang jaga akhlak dia ni akan menyamai kedudukan ahli qiyam dengan ahli siyam. Disebut dalam hadis Nabi. Jadi muslimin muslimat dan Allah sekalian, Nabi sebut antara orang yang paling mulia dan adalah orang yang akhlaknya baik. Masya Allah, zaman jahiliyah dia, sebelum masuk Islam, setelah dia masuk Islam, dia mengetahui hukum hakam dan dia mempunyai akhlak yang mulia. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah esok kita akan baca hadis yang kedua dalam bab taqwa. Tuan-puan mungkin boleh nampak saya ni macam ustazah tu macam dah tak larat, ya, campur tak larat, ada ngantuk, ada macam wallahu alam, masya-Allah, mungkin sebab berturut sangat kan perjalanan dan sebagainya. Lepas tu bila dah sampai semalam tu sempat tidur 2-3 jam, lepas tu start daripada pagi sebelum subuh sampai malam tadi non stop juga. Bukan memaksa diri tetapi masa yang tidak ada, jadi dimanfaatkan untuk pelbagailah urusan-urusan. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat, terima kasih banyak-banyak yang turut mengikuti. Lebih kurang dalam 3.7 campur 1.5, lebih kurang dalam
5K lebih lah kan yang hadir sama bila bergabung dengan FB dan juga dengan TikTok. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan berkat daripada Allah. Terima kasih. Jangan lupa pada malam ini warga Terengganu terutamanya, pagi ni insyaAllah dalam pukul 9, kalau paling lambat 9.30 lah, kalau saya rasa saya perlu rehat sekejap, dan 9.30 paling lambat saya akan berada di Galeri Terengganu. Saya akan berada di Galeri Ustazah Asma Terengganu yang bertempat di Gombadak. Boleh cari Maidin kalau tak jumpa, Maidin Gombadak, ataupun boleh cari Sabasun. Depan tu ada Galeri Ustazah Asma. Saya akan berada di situ dan insya-Allah kita akan masukkan produk-produk baru, desain-desain baru. Anda yang dah biasa datanglah lagi sebab ada banyak produk baru. Jadi jemput datang, kita akan berjumpa bersua muka. Waktunya adalah dalam pukul 9 ataupun 9.30 sehinggalah pukul 12. 12.30 macam tu lah. Sebab Terengganu ni bila waktu Jumaat semua wajib tutup. Premis ke, restoran ke, shopping kompleks ke, semua wajib tutup. Kemudian malam ini ada ceramah perdana di perkarangan di stadium utama. Stadium utama Kuala Terengganu, bola sepak. Kan Kuala Terengganu pukul berapa ya? Pukul 9 malam. Bukan lepas maghrib 9 malam. Jadi boleh jumpa dekat stadium Kuala Terengganu. Ini stadium di Gombadak kan? Bukan stadium di tengah bandar kan? Oh, stadium tengah bandar tu. Bukan Gombadak yang baru ni. Okey, nanti tengok ya pengumuman. Tengoklah di FB. Jadi stadium baru. Stadium baru ni. Stadium baru ni ya. Stadium Sultan Mizan. Pukul 9 malam. Ada ceramah perdana. Saya memang seorang. InsyaAllah kita jumpa pada malam ini. Yang orang Terengganu, jauh dan dekat. Ada 3 lokasi sebenarnya kita akan jumpa. Di Galeri Ustazah Asma, lepas tu malam ni, dan esok ceramah kuliah duha perdana di Masjid Kampung Batu 6 Kuala Terengganu, depan rumah saya saja di kampung saya. Masya-Allah, alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.